Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Perlembagaan Malaysia sebagai rujukan terhadap pematuhan etika dan adab. Kumpulan kami terdiri daripada Alia Khadijah, Nur Aida Syairah dan Nur Hadira Sofia. Untuk bahagian abstrak ini, kami akan mengkaji tujuan dalam kajian ini dilakukan, proses penyelidikan dan hasil kajian diperolehi. Kajian ini bertujuan untuk membicarakan tentang hal-hal berkaitan had kebebasan bersuara dalam hak kebebasan beragama di Malaysia. Terdapat juga dalam kajian tersebut membincangkan 3 perkara penting mengenai paradigma hak asasi manusia, nilai dan etika dalam kehidupan global. Sekaligus kajian ini akan mendapati nilai dan etika melalui pandangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu. Proses penyelidikan, sumber-sumber yang diperolehi seperti jurnal artikel, laporan akhbar dan buku-buku ilmiah, serta pencarian dilakukan melalui laman sesawang yang membahaskan topik yang dikaji supaya dapat memudahkan topik kajian yang ingin dihuraikan serta pemahaman yang lebih mendalam. Akhir sekali, hasil kajian yang kami dapati dalam Perlembagaan Malaysia sebagai rujukan terhadap pematuhan etika dan adab, kita perlulah mementingkan perlembagaan itu sendiri serta bekerjasama dalam memajukan keharmonian hidup bermasyarakat. Berdasarkan kajian dan info daripada sumber maklumat yang benar, Perlembagaan Malaysia merupakan satu set peraturan hak, prosedur dan tanggungjawab pihak autoriti atasan bagi menghubung sesuatu autoriti kepada autoriti lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Ia juga merupakan dokumen undang-undang bertulis yang terbentuk daripada sumber terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan Malaysia terbahagi kepada 15 bahagian dan setiap satu bahagian daripada perlembagaan mengandungi beberapa artikel. Perlembagaan membantu mewujudkan etika dan adab dalam diri insan bagi untuk mengukuhkan semangat perpaduan antara kaum yang disematkan kepada rakyat Malaysia, mengikatkan pemerintahan dan pentadbiran negara dengan keadilan dan beramanah serta mengekalkan hak keistimewaan daripada golongan bumi putera. Pentingnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini kerana ia melambangkan identiti bagi negara dan digunakan sebagai rujukan terhadap pematuhan etika dan adab demi memupuk sifat kendirian dan budi pekerti yang masih berlandaskan daripada undang-undang. Antara ciri-ciri yang boleh dipetik ialah agama Islam sebagai agama rasmi. Undang-undang mengenai sesuatu boleh diisytiharkan tidak sah daripada mahkamah jika bercanggah dengan undang-undang tinggi dan berganding bahu untuk mencapai kemakmuran negara daripada kepelbagaian kaum. Berikut adalah objektif kajian yang akan dibincangkan di dalam perbincangan ini. Objektif kajian pertama, kajian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan had kebebasan bersuara dalam konteks hak kebebasan beragama di Malaysia. Objektif kajian kedua, kajian ini dilakukan adalah untuk membahaskan hak asasi manusia, nilai dan etika dalam kehidupan harmoni dan kertas kerja ketika, membincangkan pandangan Sarawak Alam Melayu terhadap nilai dan etika berdasarkan pandangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu. Seterusnya adalah kajian-kajian terdahulu iaitu penerapan Undang-Undang Adat terhadap kesalahan sosial pada zaman Kesultanan Melayu yang merupakan hasil karya dari Salihas Raza dan Arba'in Sujud yang mengkaji tentang Undang-Undang Adat pada zaman Kesultanan Melayu. Zaman tersebut merupakan satu zaman yang mengagumkan kerana pada zaman tersebut telah tercetusnya pelbagai refleksi masyarakat seperti masyarakat Malaysia seperti adat istiadat, etika, kepercayaan, keagamaan dan lain-lain lagi. Pada zaman Kesultanan Melayu juga merupakan zaman di mana tercetusnya peraturan dan undang-undang di mana ia ada di dalam konteks pemahaman undang-undang adat. Tidak dinafikan, adat dan etika yang menjadi tunjang kehidupan masyarakat Malaysia pada zaman sekarang. Selain itu, perkara ini juga dianggap sebagai satu lambang kepada golongan istana seperti Raja-Raja Melayu dan menjadi ikutan golongan bawahan tentang adat dan etika.
Kesultanan Melayu telah lama bertapak di Malaysia. Jadi tidak hairan jika Abdul Zakaria bin Ghazali 2012-685 pernah berkata bahawa golongan raja merupakan antara sebab pemula dalam menghidupkan budaya orang Melayu. Salah satu garis panduan yang digunakan dalam membentuk sasiah masyarakat Melayu pada zaman dahulu ialah dengan menggunakan undang-undang adat. Selain itu, berdasarkan Bab 7 Perlembagaan Malaysia, kita dapat lihat bahawa hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini dapat memberi jaminan di bawah nama Perlembagaan Persekutuan. Dan menerusi blok pengajian ini, kita dapat menerangkan tentang definisi serta konsep kerentinggian perlembagaan bagi Malaysia, serta kita dapat melihat tentang peruntukan perlembagaan yang utama. Hal ini kerana semua susunan undang-undang dan peraturan dasar yang dianggap penting bagi pemerintah dan pentadbiran sesebuah negara merupakan satu dokumen di mana ianya dinamakan sebagai perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ini dibentuk di mana ia mengambil kira perlembagaan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan negara Malaysia. Seterusnya, jurnal berbentuk hak kebebasan bersuara dalam hak kebebasan beragama di Malaysia adalah karya dari Ahmad Munawar Ismail dan Wan Kamal Mujani. Jurnal ini mengkaji tentang hak kebebasan bersuara di Malaysia di mana seseorang individu perlu mempunyai ciri-ciri khas terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang pendapat dan pandangan tentang agama. Selain itu, kefahaman yang betul tentang agama perlu dipatuhi sebelum melontarkan apa-apa pandangan demi menjaga keharmonian agama. Kerana Malaysia mempunyai pelbagai agama. Jurnal seterusnya yang bertajuk Cabaran Isu Perlembagaan dan Hak Asasi dalam Dakwah di Malaysia merupakan hasil air tangan Muhammad Fatih bin Yusof, Muhammad Al-Ihsan Ghazali dan Nik Muhammad Zaim Nik Abdul Rahim. Jurnal ini hasil analisis bagi persepsi dan pandangan masyarakat tentang isu-isu perlembagaan serta hak asasi yang berkaitan dengan dakwah di Malaysia serta menyenaraikan tentang solusi-solusi terbaik untuk menghalang cabaran tersebut. Antara kaedah yang dapat dibuktikan dengan jurnal ini ialah dengan rujukan-rujukan yang berasaskan kajian perpustakaan terhadap isu-isu perlembagaan dan hak asasi yang telah menjadi satu cabaran kepada usaha dakwah di Malaysia. Akhir sekali, jurnal yang bertajuk Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai dan Etika dalam Kehidupan Global karya Suswandari menceritakan tentang hak dasar yang dimiliki oleh sesiapa tidak kira di mana kita berada adalah hak asasi manusia itu tersendiri. Hak asasi manusia juga merupakan satu hak yang dimiliki oleh manusia kerana kelahiran seseorang itu sendiri. Ia bukan satu hak yang telah diberikan oleh masyarakat atau negara. Oleh itu, pada era globalisasi ini, setiap individu perlu merenung kembali tentang penghayatan dan pengalaman pada zaman-zaman terdahulu tentang hak asasi manusia. Seterusnya, Malaysia sangat terkenal dengan pelbagai kaum yang hidup dalam satu harmoni. Begitu juga adat dan etika di mana setiap orang di Malaysia sangat menghormati tentangnya. Telah banyak kajian yang dapat dilihat dan dibaca di laman web atau mana-mana sumber rujukan tentang kajian adat dan etika yang disandang kepada Perlembagaan Malaysia. Definisi adat ialah tingkah laku dan kepercayaan sesuatu perkara bagi setiap orang, dan antara contoh adat yang kita boleh buktikan adalah seperti adat bersyukur dan bersanding. Etika pula adalah kelakuan hidup yang betul dan baik di mana ia salah satu cabang utama bagi falsafah. Kehidupan yang baik adalah salah satu aspek utama bagi etika di mana satu kehidupan seseorang yang sangat ternilai dan berharga telah dianggap untuk diutamakan daripada tingkah laku.
Perkara ini telah banyak diperkatakan oleh ahli falsafah. Perlembagaan Malaysia terbahagi kepada dua struktur asas iaitu dua peruntukan yang dilestarikan. Dua peruntukan tersebut ialah perkara 38 dalam kurungan 4 dan perkara 159 dalam kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan. Di dalam perkara 159 dalam kurungan 5 terdapat perkara 10 dalam kurungan 4 di mana ia mempunyai hubungan dengan kuasa parlimen untuk mengadakan sekatan-sekatan demi ketenteraman awam, larangan perbuatan mempersoalkan apa-apa perkara, taraf, kedudukan, hak kedaulatan, keistimewaan atau kedaulatan yang ditetapkan atau diperlindung oleh peruntukan berkenaan seperti kewarganegaraan, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum-kaum lain dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, serta prerogatif pembesar-pembesar pemerintah Negeri Sembilan, kewarganegaraan, Majlis Raja-Raja, pengecualian imuniti ahli-ahli parlimen, keutamaan raja yang di-Pertuan Negeri, jaminan persekutuan terhadap hak-hak perlembagaan, keistimewaan-keistimewaan dan pewarisan raja dalam perlembagaan negeri, iaitu pengecualian imuniti ahli Dewan Undangan Negeri, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa memprejudiskan penggunaan tulisan Jawi, serta kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum-kaum lain menurut Perlembagaan Persekutuan dan perkara 159 dalam kurungan itu sendiri. Oleh itu, Malaysia ialah satu negara yang mempunyai masyarakat bersifat majmuk dan pelbagai yang mempunyai pelbagai latar belakang, sudah semestinya mempunyai banyak bangsa atau rasa di dalam sistem sosial Malaysia. Seperti yang telah diperkatakan, adat, etika dan budaya juga mempunyai banyak di dalam negara Malaysia. Pembincangan objektif yang pertama. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan had kebebasan bersuara dalam konteks hak kebebasan beragama di Malaysia. Artikel had kebebasan bersuara dalam hak kebebasan beragama di Malaysia adalah hasil kajian oleh Ahmad Munawar Ismail dan Wan Kamal Jumani. Jurnal artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 daripada Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Artikel ini membincangkan mengenai tujuan hak kebebasan beragama daripada pelbagai perspektif mengikut era zaman yang menyentuh berat mengenai ketulusan dalam menganut sesuatu agama. Di era digital ini, perbahasan mengenai hak kebebasan beragama ditampilkan secara terbuka, melahirkan pemikiran masyarakat yang mudah terpengaruh, khususnya generasi muda Islam pada zaman kini. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa penggunaan media sosial yang disalah mengakibatkan generasi muda Islam berfikir melangkaui had yang dibenarkan dalam agama apabila mereka tidak menguasai ilmu asas dalam memahami konteks dan teks setiap satu-satu ayat daripada Al-Quran dan hadis. Hal ini yang menyebabkan terlahirnya corak dan cara pemikiran generasi muda yang membentuk perwatakan yang lebih agresif. Contohnya seperti fanatik, jumud, liberal, ekstrim dan radikal. Mereka akan percaya bahawa ia adalah sebagai salah satu adab dan etika dalam membentuk hala tuju untuk memelihara Islam sebagai agama rasmi di Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Penggunaan media sosial adalah salah satu sumber terbesar dalam menyebarkan maklumat-maklumat palsu dan tidak benar tanpa had batasan. Golongan-golongan Gen Z di negara ini sudah didedahkan dengan kegunaan media sosial seperti Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Menurut daripada artikel ini, media-media yang dilampirkan di media sosial ini sangat mudah untuk dieksploitasikan dan dapat mendatangkan implikasi yang besar, lebih-lebih lagi isu yang berkaitan dengan soal agama. Contoh isu yang boleh diambil daripada artikel ini adalah berkaitan kes pelantikan bekas ahli akademik sebagai Menteri Pendidikan selepas PRU 14 tidak diterima baik oleh pengkritik dan aktivis hak asasi.
melalui contoh konteks ini, timbulnya pemikiran yang sempit dan kolot daripada sikap prejudis golongan tertentu terhadap Islam akan kerana terlalu mempercayai maklumat di media sosial. Golongan ini mengeksploitasikan media kerana mereka menganggap mereka mempunyai hak untuk mempertikaikan kepercayaan dan soal agama dengan menyebarkannya dengan logik mereka yang jahil. Justru itu, hal ini meletakkan hak kebebasan beragama sebahagian daripada hak asasi manusia. Tetapi jika menurut di dalam konteks Islam, kebebasan agama telah disebut dalam Al-Quran dan hadis serta tafsiran dan terjemahan daripada para ulama. Diambil daripada surah Al-Kahfi ayat ke-29, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Jadi, berikutan daripada ayat ini, apa yang dapat ditafsirkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah dan juga kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menggunakan hamba-hambanya bebas untuk membuat pilihan. Tetapi di samping itu tersirat peringatan di dalam bentuk ancaman dan janji kerana di dalam Islam tidak ada unsur paksaan. Walau bagaimanapun, hak kebebasan beragama di dalam konteks Islam bukan memandang agama lain itu sebagai benar, tetapi diberikan pilihan untuk memilih Islam kerana benar. Oleh sebab itu, isu kebebasan beragama di Malaysia diserapkan ke dalam undang-undang mengikut prinsip-prinsip dan ajaran agama, iaitu kebebasan bersyarat. Telah dinyatakan di Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perkara 3, agama Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Hak kebebasan beragama bersyarat ini penting untuk dilakukan di Malaysia kerana tidak akan berlakunya perselisihan antara kaum, mengawal ketenteraman awam dan tidak melebihi batas dalam mengikuti ajaran agama masing-masing, tetapi berdasarkan peruntukan 11 daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengatakan bahawa tiap-tiap berhak untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing, tetapi meletakkan larangan penyebaran agama lain kepada orang Islam. Konklusi yang dapat dipetikaikan daripada dua peruntukan ini menunjukkan bahawa hak kebebasan beragama di Malaysia bersifat tidak mutlak akan kerana sekatan dalam perlembagaan dan undang-undang yang diperluluskan oleh Parlimen. Oleh itu, segala keputusan yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia tidak sah di samping undang-undang. Jurnal artikel Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai dan Etika dalam Kehidupan Global adalah hasil penulisan Suswandari. Jurnal artikel ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Universiti Negeri Jakarta. Kajian ini dilakukan adalah untuk membahaskan tentang hak asasi manusia, nilai dan etika dalam kehidupan harmoni. Hak asasi manusia ialah satu konsep yang berasaskan keyakinan bahawa semua manusia juga mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi. Hal ini meneliti tentang hak asasi dalam membantu kehidupan harmoni. Menurut UN dan Carolan 2004, hak dan kebebasan ini dapat banyak membantu manusia mengeluarkan bakat yang terpendam, kemahiran yang sedia ada dan kebijaksanaan untuk memenuhi rohani dan jasmani keperluan. Namun, dalam usaha untuk memastikan kewujudan ketenteraman, terdapat satu panduan tentang bagaimana manusia berinteraksi sesama lain dalam masyarakat. Di sinilah dikenali sebagai nilai dan etika, iaitu sebagai rujukan yang ditulis dalam menunjukkan tingkah laku yang baik. Sebagai contoh, tingkah laku manusia sebagai ahli masyarakat. Di Malaysia,
hak asasi dilindungi oleh peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Terdapat di bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan beberapa hak-hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, iaitu bebas merdeka. Seterusnya, hak persamaan, iaitu sama di sisi undang-undang serta tiada diskriminasi berasaskan agama, kaum, keturunan, tempat lahir dan jantina. Hak bersuara seperti berhimpun tertakluk kepada sekatan-sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang, serta hak untuk menyebarkan agama boleh dihadkan oleh kerajaan serta hak memiliki harta secara bebas tanpa gangguan. Seterusnya, sudut nilai dan etika dapat dipandang ke arah positif. Etika juga merupakan koleksi nilai yang berkait dengan moral serta nilai-nilai tentang hak. Kemudian datang istilah etika yang ditafsirkan sains, apa yang baik dan buruk mengenai hak serta kewajipan moral. Hal ini kerana sudut nilai dan etika dapat dipandang ke arah positif jika digunakan sebagai garis panduan dalam kehidupan masyarakat. Oleh hal demikian, tingkah laku manusia terdapat ikatan nilai dan etika sebagai petunjuk dalam mencari makna kehidupan. Semua ini adalah peraturan asas pada masa yang sama, membayangkan etika moral dan masyarakat yang positif. Jelaslah bahawa nilai adalah sesuatu yang positif, dihargai, dihormati dan membuatkan ramai orang gembira. Akhir sekali, era global yang didominasi nilai-nilai yang menegakkan profesionalisme. Era global adalah realiti yang dihadapi dengan kesediaan dan keyakinan yang penuh. Nilai hak asasi manusia berkait rapat dengan sistem kuasa serta nilai dan juga etika. Sebagai contoh, konsep open society yang boleh digunakan sebagai asas dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Sistem nilai dan etika yang kuat menurut George Soros. Open society ini adalah mengutamakan kewujudan kerajaan yang bersih yang jauh dari amalan kenegaraan yang membahayakan ramai orang. Oleh itu, masyarakat haruslah mempunyai semangat kebijaksanaan, demokrasi dan keadilan yang membawa kepada keseimbangan, kesaksamaan dan jauh daripada perkara yang tidak memberi manfaat kepada kewujudan sebuah negara. Kajian objektif yang terakhir adalah Jurnal Pandangan Sarawak Etika dan Nilai Peradaban Melayu berdasarkan pandangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu adalah hasil air tangan daripada Siti Kausar Zakaria dan Muhammad Nur Daud yang diterbitkan pada 1 September 2020. Jurnal ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu secara perpustakaan dan analisis dokumen. Pandangan Sarawak atau worldview merupakan satu pandangan tersendiri setiap bangsa, masyarakat, malah kelompok individu. Jurnal ini mendapati nilai dan etika memiliki ciri-ciri falsafah kognitif dan falsafah metafizikal. Ia turut mendapati falsafah worldview Islam yang mendukung kepelbagaian budaya yang menyebabkan kesusasteraan Melayu berkaitan etika dan moral bersulam dengan falsafah kesenian Melayu dalam menyampaikan nasihat bercampur dengan falsafah nilai dan etika Islam. Worldview atau dalam bahasa Melayu iaitu pandangan alam ialah perkataan yang dipinjam daripada negara Jerman iaitu Weltanschauung di mana secara literal apabila kita menterjemah perkataan tersebut mempunyai dua perkataan.
Perkataan pertama ialah world, iaitu dunia, manakala perkataan ash'ar membawa maksud persepsi atau menunjuk. Kataan ini juga merupakan asas kepada falsafah iaitu epistemologi yang membawa maksud tentang dunia. Ahli falsafah Jerman juga bersetuju dengan perkataan tersebut di mana ia salah satu proses bagaimana sebuah masyarakat, individu dan budaya merangka asas idea dan satu kepercayaan di mana ia membolehkan mereka melihat dunia ini lalu menterjemahkan dan seterusnya berinteraksi dengannya. Nilai boleh ditafsirkan sebagai ciri khusus yang menjadi milik bagi seseorang atau sesebuah masyarakat dan ia sebuah peradaban yang menjadi sumber hukum di mana ia turut berfungsi dalam menentukan pandangan hidup masyarakat dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Perkataan etika melalui pandangan sarjana barat seperti Tiras mengatakan bahawa istilah bagi perkataan ini adalah teori tentang tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan, hujah dan tujuan. Serta tingkah laku individu dan bagaimana manusia bertingkah laku dalam keadaan tertentu. Nilai dan etika merupakan tunjang utama kepada penerusan sebuah peradaban bangsa Melayu. Berdasarkan jurnal tersebut, penulis mengatakan bahawa istilah peradaban di Malaysia lebih sesuai untuk membincangkan tentang etika, nilai dan adab yang tinggi yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat di Malaysia. Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa di mana setiap kaum mempunyai adat dan etika yang tersendiri dan istimewa bagi setiap kaum. Hal ini disebabkan adat di dalam bangsa Melayu sangat terkenal di mana kita dapat membuktikan dengan pepatah Melayu iaitu biar mati anak, jangan mati adat. Serta hidup dikandung adat, mati dikandung tanah dan seterusnya adat raja adat berdiri, tiada raja adat mati. Oleh itu, adat dan etika juga merujuk kepada Perlembagaan Malaysia sebagai satu rujukan di Malaysia. Bagi perbincangan menyeluruh yang dapat kita lihat di dalam kajian jurnal artikel Hak Kebebasan Bersuara dalam Hak Beragama di Malaysia adalah hak kebebasan beragama terbukti dalam memberi pandangan yang betul mengenai Islam serta kesan berkaitan Islam terhadap masyarakat. Ini kerana Islam merupakan agama bagi semua dan merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, media sosial merupakan teknologi peredaran maklumat pada zaman kini. Dengan adanya media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok dan sebagainya, boleh mendatangkan unsur-unsur yang tidak sedap dibaca atau didengar. Kerana media platform ini sangat mudah untuk kita memutarbelitkan sesuatu perkara yang benar menjadi kepada perkara yang tidak benar. Di samping itu, dalam kajian jurnal artikel Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai dan Etika dalam Kehidupan Global menunjukkan hak asasi manusia membentuk sesebuah kehidupan yang harmoni. Pada era globalisasi, tidak ramai yang mampu menghadapi di fasa ini. Oleh hal demikian, hak asasi manusia sebagai ideologi sejagat telah digunakan sebagai panduan kehidupan sesuatu bangsa secara keseluruhannya. Sebagaimana perubahan ini merangkumi semua aspek kehidupan manusia, sama ada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutamanya dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi pada masa kini. Akhir sekali, perbincangan menyeluruh dalam jurnal artikel Pandangan Sarawak Etika dan Nilai Peradaban Melayu berdasarkan pandangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu, memberi penelitian terhadap pandangan alam
tentang etika dan nilai peradaban Melayu serta mendukung kepelbagaian budaya menyebabkan kesusastraan Melayu berkait rapat dengan etika dan moral. Ini telah terbukti bahawa budaya orang Melayu sendiri yang bersopan santun dan berbudi bahasa sejak zaman dahulu lagi yang tidak mengikut budaya Barat telah memudahkan agama Islam diterima oleh orang ramai dengan baik. Sebagai contoh, Islam menyambut kepelbagaian budaya dan sastera bahasa Melayu untuk tidak menimbulkan keraguan. Secara keseluruhannya, keunikan dan kepelbagaian budaya asing bagi ciri-ciri tamadun Islam yang fleksibel telah menjayakan lagi peradaban dan tamadun Melayu itu sendiri bagi mencapai kemuncak kegemilangan. Secara kesimpulannya, perjuangan dan kerjasama rakyat dalam mencapai kemerdekaan dan keharmonian negara yang telah melahirkan Perlembagaan Malaysia sebagai panduan dalam membantu untuk memelihara adab dan etika seseorang individu dan juga sebagai rakyat Malaysia. Perlembagaan Malaysia membawa peranan yang sangat besar dalam membina perjalanan pemerintahan negara yang mengutamakan Islam sebagai agama rasmi dan memberikan keistimewaan kepada golongan Bumiputera berbanding daripada kaum-kaum yang lain di Malaysia. Ianya kerana penggubalan perlembagaan telah digubal oleh orang asing yang dipersetujui oleh setiap kaum di dalam Malaysia bagi melahirkan sebuah negara berbilang kaum yang harmoni berlandaskan persetujuan undang-undang, perlembagaan yang adil dan saksama. Nilai adab dan etika yang didapati daripada Perlembagaan Malaysia membantu daripada segi kefahaman antara sistem beraja dan rakyat, keistimewaan hak-hak Melayu dan kepentingan hak kaum dan etnik yang lain. Dengan terlahirnya kefahaman ini, rakyat Malaysia merujuk perlembagaan bagi mematuhi adab dan etika dalam mengukuhkan hak-hak tersendiri dan menghormati kaum lain bagi keharmonian negara dan rohani.